Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel. So ini dia perkembangan berkaitan dengan siasatan ke atas Khairi Jamaluddin yang dikatakan membuat kenyataan berbaur fitnah dan juga hasutan. Jadi apakah perkembangan daripada Ketua Polis Negara? Ini yang menarik untuk saya bawakan bersama dengan anda sahabat semua. Dan yang keduanya adalah kenyataan daripada seorang bekas wartawan yang merasa malu dengan pembangkang PAS Bersatu Perikatan Nasional. Apa sebabnya? Mari kita lihat kenyataan ini. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopot Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. So, mari kita ikuti berita gempak hari ini. So, bekas wartawan malu dengan Melayu kerana politik perkauman yang dilakukan ataupun yang sedang dibuat oleh pihak pembangkang. Jadi itu antara kenyataan daripada bekas wartawan ini. Jadi bekas wartawan ini dikenali sebagai Norlela merasa malu dengan mentaliti parti politik pembangkang yang begitu anti-China. Sedangkan beliau yang pernah ke China mengakui bahwa ideologi komunisme tidak ditekankan oleh China ke atas mereka. Katanya, malu jadi Melayu sebab mentaliti. Tak tahu assimilate duduk sekali dari segi politik. Too much nowadays because of the political melee, katanya. 3R certain people feel like talking freedom, katanya dalam satu sesi town hall dengan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Wartawan tersebut mengambil contoh dari pengalamannya di China. Pengalamannya boleh ditonton di akaun TikTok Singkirol. Umum mengetahui bahwa blog pembangkang Perikatan Nasional memainkan isu warga China dan bendera China dalam membangkitkan sentimen perkauman dalam kalangan rakyat. Katanya lagi. Jadi sahabat semua, saya sangat setuju ya dengan kenyataan bekas wartawan ini. Dan kalau kita lihat betapa hipokritnya pemimpin-pemimpin PAS ini, termasuklah Walan Walauntin. Kalau mereka bersama dengan pemimpin China, dengan duta-duta komunis ini, tidak ada masalah. Ya, pemimpin mereka bersalaman, ya, bendera China ada di belakang mereka. Lepas itu pemimpin mereka menyatakan mereka akan memberikan ataupun bekerja sama daripada parti komunis China ini, daripada pemimpin daripada China ini, tidak masalah. Tapi berbeda pula ya dengan orang lain, terutamanya kerajaan, pemimpin-pemimpin dalam kerajaan hari ini. Kalau kerajaan yang buat, semuanya tak boleh. Tapi kalau mereka, semuanya boleh. Baru-baru Hadi Awang ya bersua muka, bersalaman dengan pemimpin negara komunis China, duta di negara kita. Begitu juga dengan Menteri Besar Terengganu, tapi tidak pun dipersoalkan, ya, tidak pun dinyatakan sebarang kenyataan daripada Walan Walauntit, pemimpin-pemimpin PAS dan Bersatu, sedangkan PAS sendiri menyatakan bahwa mereka mau memberikan supaya kerjasama di antara pemimpin daripada negara komunis ini dan mahu mereka belajar bersama. Dan juga seperti mana yang baru-baru ini juga Menteri Besar, apabila pemimpin daripada negara China, duta di Malaysia ini memberikan bantuan kepada mangsa-mangsa banjir, tidak ada apapun yang dikatakan oleh Walan Walauntit. Jadi jelas bahwa mereka ini sengaja menunggang isu-isu ini untuk tujuan politik dan semata-mata. Sedangkan kalau mereka yang buat, semuanya boleh. Jadi inilah menampakkan betapa hipokritnya parti PAS ini. Lebay-lebay, Walan Walauntit, dan saya boleh anggap, pada pandangan saya boleh panggil mereka ini sebagai politikus sampah masyarakat. Sahabat semua, adakah Anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Alright, perkara kedua berkaitan dengan siasatan ke atas Khairi Jamaluddin. Apa jadi ini statusnya sahabat-sahabat semua? Ya, selepas kenyataan terkini daripada Ketua Polis Negara, Tan Sri Nazarudin berkata, meskipun kertas siasatan ke atas mantan hos rancangan Keluar Sekejap, Khairi Jamaluddin Abu Bakar itu telah dirujuk kepada pejabat peguam negara, kertas siasatan itu dikembalikan semula kepada pihak polis di Raja Malaysia bagi menunggu laporan forensik. Jadi kertas siasatan dikembalikan semula untuk menunggu laporan forensik yang masih belum siap, katanya dilapor pada media.
Jadi itu antara kenyataan, ya. Maksudnya ada beberapa isu, ada beberapa perkara yang harus dikaji, diteliti terlebih dahulu, ya. Karena itu dikatakan pejabat peguam negara kembalikan kepada pihak polis. Dan Khairi telah merekod keterangan, merekodkan keterangannya dengan unit siasatan jenayah terkelas di pejabat pada 13 Januari lalu. Dua laporan diterima daripada dua setiausaha politik menteri ke atas Khairi. Menteri yang dimaksudkan ialah Menteri Wilayah dan Persekutuan, yaitu Dr. Zaliha Mustafa, dan juga Menteri Undang-Undang dan Institusi Reformasi Datuk Azalina Othman Said. Siasatan dibuka di bawah Seksyen 500 Kanun Keseksaan kerana menfitnah dan Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia Malaysia 1998. Ekoran dakwaan Khairi bahawa Azalina bersubat menyembunyikan addendum tambahan yang membenarkan Najib menghabiskan hukuman pemenjaraan dengan menjalani tahanan di rumah. Jadi itu antara tuduhan. Kononnya ya individu-individu ini dan juga sebenarnya kerajaan juga dituduh oleh mereka kononnya menyembunyikan isu addendum ini. Sedangkan yang bertanggung jawab itu adalah pejabat peguam negara. Peguam negara itu sendiri dan tidak punya kaitannya dengan mereka yang dituduh didakwa oleh Khairi. Karena itu mereka membuat satu laporan polis. Dan Khairi juga telah pun diambil keterangan ya berkaitan dengan isu ini. Jadi sahabat semua, inilah yang kita lihat. Mereka menjadi juara. Mereka mau menjadi terpaling najib. Mereka mau menunggang apa sahaja isu. Yang penting isu itu isu populis. Maka mereka akan tunggang untuk apa sebenarnya sahabat semua. Pada pandangan saya, untuk mereka ini dilihat kekal relevan di dalam politik. Contohnya KJ ini sahabat semua. Begitu juga dengan Parti PAS. Lebay-lebay, walaun-walauntit yang kita lihat seringkali menggunakan isu komunis lah. Lalu yang paling teruk pemimpin mereka ataupun seorang yang bergelar sebagai ustazah, Siti Mastura, membuat satu kenyataan kononnya beberapa pemimpin daripada DAP punya kaitan sepupu dengan Chempeng, bekas pengasas parti komunis, dan juga Perdana Menteri Singapura. Jadi akhirnya sahabat semua, apabila disaman, kita boleh nampak inilah hasilnya. Bahawa mereka ini sebenarnya kaki fitnah. Mereka akan tunggang apa sahaja untuk memperbodohkan rakyat. Khususnya walaun-walauntit ini yang syaratnya untuk menjadi walaun adalah harus bodoh. Mereka begitu mudah untuk diperbodohkan. Mereka begitu senang untuk dipermainkan dengan permainan hasutan, fitnah. Akhirnya apabila difitnah, kalah saman fitnah. Mahkamah pula mengarahkan Ustazah Siti Mastura ini membayar hampir 1 juta ringgit. Dan yang paling mengejutkan apabila PAS pula membuat derma jihad untuk membantu si katipon fitnah ini. Waduh, inilah sahabat semua. Orang menfitnah ya masih lagi dipertahankan, memang satu yang amat memalukan. Jadi benarlah kata daripada bekas wartawan ini, ya. Kalau dia malu, saya lagi terasa malu. Dan kerana itulah sebabnya rakyat Borneo menolak Parti PAS ini. Baru-baru ini kita lihat satu jelajah dilakukan oleh Perikatan Nasional di Sabah. Kenapa hanya pemimpin-pemimpin daripada Perikatan Nasional? Tidak ada pemimpin daripada Parti PAS. Sedangkan ini dinamakan sebagai jelajah Perikatan Nasional. Senang saja sahabat semua, kerana mereka tahu PAS, parti penunggang isu bangsa dan agama ini yang dikatakan oleh rakyat Malaysia sebagai parti ekstrim, lebay-lebay ini ditolak. Kerana itu hanya mereka bergerak sendirian. PAS, pemimpin mereka tidak bersama dengan mereka. Kerana kalau pemimpin daripada PAS ini datang, pastinya mereka akan nampak betapa rakyat Borneo, khususnya di Sabah ini, menolak secara total pemimpin PAS ini. Kerana di Sabah ini, ya, permainan politik sempit, politik perkauman bangsa dan agama ini pastinya tidak akan diterima oleh rakyat Sabah. Dan sekiranya mereka melakukan atau membawa naratif seperti itu di Sabah, pastinya mereka ini akan ditolak. Jadi pada pandangan saya, mereka merasa takut. Dan akhirnya jelajah itu hanya dengan pemimpin-pemimpin daripada Parti Bersatu. Sedangkan namanya Jelajah Perikatan Nasional. Patut dia tukar namanya Jelajah Parti Bersatu. Itu pandangan saya sahabat semua. Jadi apa pandangan anda? Anda boleh berikan komen
dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian daripada Alright Nopo Channel. Kita berjumpa lagi. Bye bye.